Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita dikejutkan dengan keputusan terkini daripada mahkamah berkaitan dengan rasuah 232,5 juta dan amla 200 juta membabitkan Muhyiddin Yassin. Beliau sekali lagi gagal apabila proses untuk mahu menggugurkan kes rasuah 23,5 juta dan amla RM200 juta ringgit beliau gagal. Jabatan Peguam Negara AGC menolak representasi bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menggugurkan 4 kes menggunakan kedudukan untuk suapan RM232,5 juta dan 3 pengubahan wang haram amla melibatkan wang 200 juta ringgit di Mahkamah Tinggi di sini pada Selasa. Semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Wan Aladin berkata, AGC telah memperoleh representasi yang difailkan pembelaan bagi pihak Muhyiddin pada 19 Ogos lalu. Bagaimanapun katanya, permohonan berkenan telah pun ditolak dan ia dimaklumkan kepada ahli Parlimen Pagoh itu pada 22 Ogos yang lepas. Susulan itu, saya mohon mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan bagi 4 kes menggunakan kedudukan untuk suapan dan 3 amla, katanya lagi. Saya juga memohon supaya semua kes berkenaan dapat dibicarakan bersama, katanya yang menambah pendakwaan bersedia untuk meneruskan perbicaraan seawal Januari tahun depan. Bagaimanapun, Peguam Datuk Hisham Teh Pok Tek yang mewakili Presiden Parti Pribumi Bersatu itu berkata, pembelaan mencadangkan perbicaraan kes diteruskan pada Mei atau Jun. Selepas mendengar perkara itu, Hakim K. Muniandi berkata, Mahkamah menetapkan 10 November depan untuk pengurusan kes bagi menetapkan tarikh perbicaraan. Beliau juga membenarkan permohonan pendakwaan supaya Muhyiddin dikecualikan kehadiran pada sebutan kes akan datang. Mengikut 4 pertuduhan, Muhyiddin didakwa sebagai seorang pegawai badan awam iaitu Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Bersatu telah menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah 232,5 juta daripada Azman Yusof 51 tahun dan 3 syarikat, Bukhari Equity Sdn Berhad, Nepturi Sdn Berhad serta Mamfor Sdn Berhad bagi sekutu parti itu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci perasuah. Tapi sebelum itu, izinkan saya kongsi dulu kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita supaya apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan dan menghancurkan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang pendakwaan ini sekali lagi, kesalahan ini didakwa dilakukan di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di sini antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Kesemua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda. Nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika ia dapat dinilai atau berbentuk wang atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang isu Kampung Sungai Baru. Akhirnya Sultan Selangor tampil memaklumkan, ambil maklum berkait dengan perkara ini dan telah pun membaca kenyataan Amrin Buang. Sultan Syarafuddin Idris Shah mengambil maklum dan sudah membaca kenyataan yang dikeluarkan bekas pengerusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baharu PKB Tan Sri Amri Buang pada Rabu lalu berkaitan status tanah dan isu pembangunan di Kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah sudah disembah maklum dan membaca kenyataan media bertarikh 1 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Tan Sri Amrin Buang berhubung kait dengan Kampung Baharu dan isu pembangunan di Kampung Sungai Baru menurut hantaran di laman Facebook Selangor Royal Office hari ini. Amrin yang juga ahli dewan di Raja Selangor adalah anak jati Kampung Baharu serta pernah berkhidmat sebagai Ketua Audit Negara. Kenyataan dikeluarkan pada 1 Oktober lalu turut dikepilkan dalam hantaran oleh Selangor Royal Office. Kenyataan beliau menyusul kira-kira 2 minggu selepas Sultan Syarafuddin menitahkan pembangunan di Kampung Baru dikendalikan secara teliti dan berhemah dengan memberikan keutamaan kepada kepentingan orang Melayu. Sultan Selangor menegaskan baginda tiada halangan jika kawasan Kampung Baru hendak dibangunkan seiring dengan peredaran zaman. Bagaimanapun baginda bertitah, syarat-syaratnya harus jelas dan berpihak kepada orang Melayu, serta dalam setiap butir pertimbangan dilakukan semua pihak berkaitan, sejarah, asal penubuhan dan warisan kawasan Kampung Baru harus diambil kira. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda hari ini. Saudara, Baginda Sultan juga menekankan bahawa Kampung Baru adalah simbol kebangkitan orang Melayu sejak tahun 1900 sekaligus memainkan peranan penting kepada kelangsungan dan maruah orang Melayu di Kuala Lumpur. Justru titah baginda sebarang keputusan atau usaha pembangunan di kawasan itu harus mengambil kira kepentingan orang Melayu untuk waktu ini dan juga untuk jangka panjang. Menerusi kenyataan Amrin, antara lain berpandangan bahawa tanah seluas 16.31 hektar di sebelah kanan tebing Sungai Klang itu termasuk di bawah definisi pewartaan pada 16 Februari 1932 MAS. Selepas tanah Kampung Baru dikurniakan oleh almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 12 Januari 1900, kerajaan negeri kemudian meluruskan Sungai Klang yang melintasi Kampung Baru. Kini Kampung Sungai Baru dalam keadaan asalnya yang bengkok-bengkok bagi mengelak banjir yang menyebabkan terbitan tanah baharu seluas 16.31 hektar selepas projek meluruskan sungai disiapkan. Dalam masa sama, tanah lebihan yang terbentuk itu kedudukannya terletak di sebelah tebing kanan Sungai Klang, sekaligus termasuk di bawah definisi perwataan tanah MAS sebagai the right bank of Klang River, katanya dalam satu kenyataan.
Sehubungan itu, Amrin berkata tanah kampung Sungai Baru itu boleh diklasifikasikan sebagai tanah MES yang mengambil kira hasrat Sultan Selangor ketika itu agar orang Melayu memiliki tanah dan penempatan di pusat bandar Kuala Lumpur. Malah tegasnya, sekarang adalah masa sesuai Kerajaan Persekutuan membetulkan semula keadaan dengan memastikan tanah itu diwartakan sebagai tanah MES bagi tujuan penempatan orang Melayu. Bersesuaian dengan situasi semasa dan demi menjaga hak kepentingan orang Melayu, kedudukan tanah itu sangat strategik dan bernilai tinggi jika pembangunan dilakukan dan penjualan terbuka kepada orang bukan Melayu, maka orang Melayu tidak akan mampu untuk membeli dan memilikinya, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.